Satu RM5, satu RM100. Yang mana yang paling kita sayang? Saya Ustaz, saya masukkan RM5 tu sebab itu yang paling saya sayang. 100 tu saya tak sayang Ustaz. Kejap lagi saya kerjakan dia. Ada. Alasannya bisa. Iya itu. Sayang RM5. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum Ngaji Bareng ini dimulai, saya mau absen dulu. Kira-kira yang siap ngaji bareng dengan saya dari mana saja dan dari kota mana saja ataupun dari daerah mana saja, silahkan komentar di bawah ini. Oh ya, sebelum ngaji bareng ini dimulai, karena berhubung channel ini sudah bertambah subscribe-nya 1000 lebih, maka saya akan kirimkan Fatihah sebagai bentuk rasa terima kasih saya kepada para subscriber saya ataupun kepada orang yang biasa menonton video dalam channel ini. Karena kenapa? Karena saya sudah niatkan apabila bertambah 1000 lebih, saya akan kirimkan Fatihah kepada semua keluarga para subscriber saya ataupun yang biasa menonton video dalam channel ini. Semoga keluarga yang mensubscribe channel ini ataupun yang biasa menonton video dalam channel ini, baik itu kakeknya, neneknya, orang tuanya, saudaranya yang sudah meninggal, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah, bersama dengan para sahabat-sahabat Rasulullah, dan yang lebih penting lagi kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala semoga semua subscriber saya ataupun yang biasa menonton video dalam channel ini semoga kelak bisa berkumpul dengan keluarganya masing-masing sebagaimana berkumpulnya di waktu hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri dan lain sebagainya. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah wa bi syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Oke teman-teman semua, ngaji bareng pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bareng kepada siapa lagi Ustadz favorit saya di Malaysia kalau bukan Ustadz Samsul Debat. Bagi teman-teman yang ingin menonton video aslinya silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi teman-teman yang mau ngaji bareng dengan saya seperti biasa, jangan lupa ya, buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Kuliah ilmu teman-teman. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Terima banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang berusaha, Tuan Haji Anwar bin Daan, Pegawai Daerah Samarahan. Yang dihormati ayahanda pemancar Tuan Haji Seli bin Hasan. Yang dihormati saudara penghulu Buhari bin Abu Safyan, Ketua Kaum Sebawi bin Bahar. Seterusnya Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, barisan ya? Imam, barisan Jawatankuasa Hulu Balang penggerak masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut. Luar dengar. Oh, luar tak dengar. Di dalam. Anak Abi camah dah mau bagi.
Kan, syukur sangat-sangat yang mana pada malam ini kita bersama-sama, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Nak pula bukan senang ya, nak datang malam ni kena pula hujan kan, hujan yang lebat sampai juga. Alhamdulillah, semua datang bukan sebab nak tengok Samsul Debat sangat pun, datang sebab ilmu kan. Mudah-mudahan, dan saya difahamkan memang setiap malam ramai macam ni. Kalau dah terperanjat tu tak adalah tu kan. Jadi malam ni tajuk yang dibincangkan, yang nak dikongsikan adalah sedekah yang membawa ke syurga. Bila sebut sedekah ni, semua fahamlah maksud sedekah kan. Yang mana sedekah ni berat bagi setengah orang. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah bagi tahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin. Seorang mukmin ni seorang beriman. Belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Makna yang kita sayang tu kita kena bagi. Dah tentunya yang kita sayang tu susah nak bagi. Susah. Macam-macam yang kita fikirkan. Kan? Nak beritahu macam mana dalam satu riwayat yang mana dikisahkan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang berjalan menyusuri pasar. Di tengah-tengah langkah tiba-tiba dia berhenti sebab tepat di depan matanya dia melihat seorang budak yang sedang dijual belikan, ditawarkan untuk dijual oleh pemiliknya. Dengan perasaan yang hiba, Sayyidatina Aisyah membeli budak tersebut, menebus budak itu dan membawanya pulang ke rumah. Berpakaian lusuh dengan kulit yang sudah hitam legam, budak wanita itu mengikut langkah kaki Aisyah radhiyallahu anha. Setibanya di rumah, Aisyah memperkenalkannya kepada Rasulullah SAW. Pada saat yang bersamaan, malaikat Jibril hadir untuk menyampaikan berita kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, keluarkan budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka, kata Jibril. Mendengar perkara tersebut, Rasulullah SAW pada ketika itu menyampaikan kepada Aisyah bahawa mereka tak boleh terima budak ni dalam rumah ni, kerana Jibril memberitahu bahawa sesungguhnya budak ini adalah merupakan ahli neraka. Kan? Aisyah nampak terkejut mendengar kata-kata Nabi tersebut. Walaupun tak sampai hati, Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut dan membiarkannya pergi. Namun sebelum melepaskan budak itu pergi, isteri Rasulullah ini memberikan beberapa biji kurma untuk dibekalkan dalam perjalanan. Dalam perjalanannya, budak wanita tersebut merasa sangat lapar dan kepenatan. Ia teringat kurma yang diberikan oleh isteri Rasulullah SAW, Aisyah tadi. Belum habis pun dia makan sebiji buah kurma, datang pula seorang pengemis fakir yang meminta makanan. Pada ketika itu dia merasa hiba dengan pengemis tersebut. Lalu budak tu memberikan baki. Dia dah makan sebiji, yang baki berapa yang ada tadi dia bagi semuanya dekat fakir ini, fakir pengemis ini, walaupun dia sendiri masih dalam keadaan lapar. Tak lama setelah kejadian itu, Jibril kembali ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu untuk membawa budak itu kembali ke rumah baginda Nabi, kerana sedekah sudah menjadikan budak tersebut menuju syurga Allah. Itu baru cerita. Ini sangat menginspirasi sekali ya. Jadi dalam kisah ini bahwasanya mengajarkan kepada kita, walaupun kita itu sudah dicap menjadi ahli neraka, tapi ketika kita itu sering bersedekah, sering berbuat baik kepada orang lain, insya Allah yang asalnya itu menjadi ahli neraka berubah menjadi ahli surga. Dan ini merupakan contoh untuk kita tiru ke depannya ya, terutama saya sendiri. Amin ya, semoga kita bisa. Sedekah beberapa biji kurma. Belum cerita lagi sedekah malam ini, sedekah makan untuk Syamsul Debat.
Tu sebabnya Mulai nih kena biasanya berlumba-lumba. lucu-lucu ini. Dengar ada penceramah datang, telefon, "Mam, berapa ramai agaknya jemputan malam ni? Saya ingat saya nak sedekah." Macam tu. Saya nak sedekah. Bagi. Imam pun cakap, malam ni kita target dalam 300 orang macam tu. Kalau macam tu lain kali sajalah imam. Tak jadi. Dia dengar 300 tak jadi dia. Banyak buat cara banyak, sikit buat cara sikit. Tak apalah imam, saya sedekah sebiji buah tembikai. Potong 300. Nipis betul tembikai tu. Janji bagi dia kata kan. Jadi begitulah hebatnya manfaat sedekah yang kita keluarkan untuk orang lain, walaupun hanya sebiji kurma, yang dapat memberi manfaat, dapat membantu kita, menjadikan kita daripada ahli neraka boleh bertukar status menjadi ahli syurga. Kerana sesungguhnya bukanlah banyak jumlah wang yang dikirakan, tapi keikhlasan hati. Jadi kalau ada niat nak sedekah, jangan saya ingat saya nak sedekah lah. Ayat tu selalu kita sebut dengan isteri kita, selalu sebut dengan keluarga. Abang ingat abang nak sedekah lah. Abang ingat. Isteri tu pula, buat apa abang sedekah? Sedekah untuk apa? Untuk dia pun banyak duit bang. Tu kan ayat biasa. Bang alah dia bukan susah sangat pun. Contoh. Tapi sebagai seorang isteri, kalau abang nak bagi, cepat-cepat bagi bang, jangan tangguh-tangguh. Rugi kalau abang tak buat. Nampaklah macam tu. Saya ingat saya nak join korban lah tahun ni. Apa binatang yang abang nak korbankan tu? Bagilah bang. Seekor unta, seekor lembu, seekor kebab bagi. Ada manfaatnya untuk kita sekeluarga. Contoh, tu cara dia. Bayangkan tadi budak tadi, yang mahalnya tadi kan kita tengok surah Ali Imran ayat 92 tu kan. Kan kata dia belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana tidak menginfakkan sebahagian pada harta yang dicintai. Dia boleh baki buah kurma itu yang lain kepada fakir miskin yang pengemis tadi, dengan tahap dia sendiri pun masih lapar. Ya, betul. Contoh. Sulit sekali kayak gitu kan. Katalah dalam rumah kita ada 4 biji kereta. Sebab saya tengok di Kuching ni ramai orang yang kereta ni banyak-banyak dalam rumah. Melempah sampai keluar, sampai tak cukup parking. Ya, betul. Tiba-tiba datang seorang, "Tolonglah, isteri saya nak bersalin, saya nak pinjam kereta. Rasa-rasanya kereta nombor 1 ke kereta nombor 4 bagi pinjam? Tolong beritahu." Kereta nombor 1 kereta yang baru keluar daripada kedai, belum buka plastik lagi. Kereta nombor 4 kereta yang paling lama sekali. Rasa-rasalah kereta nombor 1 ke kereta nombor 4? Jawab dengan jujur. Nombor 4 Ustaz. 4 dengar. Sebulat suara. Bukan cakap puan-puannya, termasuk yang bercakap ni. Kita akan bagi nombor 4. Dah lah kereta nombor 4 tu kereta Proton Saga yang Dr. Mahathir rasmikan di Jabatan Pulau Pinang dulu. Punya lamanya. Dia kata, pakailah kereta ni. Ya ke, tak kisahlah kereta mana, tapi ada pantang larang kereta tu. Apa pantangnya? Kalau nak start enjin tu goyang-goyang dengan sikit gear, baru dia boleh start. Oh, macam tu. Dan yang keduanya, brake dia tu kadang-kadang tak makan, tapi insya-Allah langsung tak jadi pinjam. Apa kereta brake tak makan bagi kau orang? Kita kalau bagi tolong orang kadang-kadang tidak sampai ke tahap menyusahkan diri kita. Itu kita. Itu sebab kita kena upgrade. Kan? Beberapa firman Allah tentang sedekah. Surah Al-Baqarah ayat 177. Menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat itu bukanlah satu kesempurnaan, tapi sesungguhnya yang sempurna adalah orang beriman kepada Allah dan kepada Nabi-Nya, serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang meminta-minta, dan membebaskan hamba sahaya, dan mendirikan solat serta menunaikan zakat. Memberikan harta tu banyak dihuraikan, bagi kat saudara mara, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang minta-minta.
dan membebaskan hamba sahaya. Itu pertama. Surah Al-Baqarah ayat 195, dan berikanlah infak di jalan Allah, dan janganlah engkau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Berbuat baik paling senang adalah sedekah. Walaupun senang, tapi macam saya sebut tadi, kita takkan beri ke tahap yang boleh menyusahkan diri kita. Kan? Begitu juga surah Al-Baqarah ayat 274, orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu malam dan siang secara sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala dari Tuhannya, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada berduka cita bagi mereka. Secara sembunyi, secara sembunyi dan terang-terangan. Maknanya sembunyi boleh, terang-terangan boleh, yang penting dalam hatinya ikhlas. Sembunyi-sembunyi lagi baik. Masalahnya kita sembunyi kalau sikit, tapi terang-terang kalau banyak. Contoh, kalau sumbangan bisik orang RM1, hamba Allah, jangan risau. RM1 ya hamba Allah. 5,000 nama, alamat, siap gambar kalau boleh. Tapi boleh ke tak boleh? Ya, boleh kalau niatnya untuk menjadi contoh yang baik pada orang lain. Ya, betul. Allah. Contohlah Tuan D.O. Tuan D.O kita nak bagi sumbangan kepada Persatuan Ibu-Ibu Tunggal. Contoh. Dia bagi tu terang-terangan, cek yang replika cek RM5,000 untuk menampung aktiviti Persatuan Ibu Tunggal. Tunjuk dengan niat supaya ada lawan lain pun bantu. Kenapa Tuan D.O tolong ni? Dia pun jawab, sebenarnya bukan apa, kadang-kadang saya lihat kebanyakan ibu-ibu tunggal ini adalah ibu-ibu tunggal muda. Dia tak habis lagi, nanti dulu. Dan ibu tunggal muda ini anaknya kecil-kecil lagi. Mereka tak boleh nak keluar bekerja, kadang-kadang nak tinggalkan anak. Jadi kita kena bantu mereka. Pada ketika itu terpancar sinar harapan dalam hati ibu-ibu tunggal muda ini. Bertuah sungguh kita memiliki D.O seperti ini. Contoh contoh. Jadi maknanya jangan kita baca tujuan dia tadi supaya orang lain pun bantu. Tu kita kena faham. Maka sedekah ini dapat membawa pelakunya kepada syurga. Alangkah mulianya sedekah diterima di sisi Allah. Allah menerima sedekah dari dengan tangan kanannya, dan Allah melipat gandakan pahala untuk mereka. Tapi kalau kita sembunyi-sembunyi, itu lebih baik lagi. Kan 7 golongan yang mendapat naungan arsy Allah, yang mana tak ada naungan selainnya di akhirat nanti. Apa golongan itu? Golongan yang pertama, pemimpin yang adil. Golongan kedua, ini orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima keempat. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah maknanya perempuan miskin dan buruk boleh. Kalau dah kaya dan cantik pun ditolaknya, yang buruk lebih lagi lah tak selera. Yang keenam, orang yang bersedekah tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Maksudnya menyembunyikan, merahsiakan sumbangannya, itu lebih baik. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian basah pipinya dengan air mata, mengenang dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kata, memang sembunyi terang-terangan tu baik. Kalau nak jadi contoh yang baik, sembunyi-sembunyi itu lebih baik lagi. Ada satu hamba Allah, dia datang ke Negeri Sembilan. Dia tanya, ada tak tanah boleh saya nak wakafkan untuk ibu saya? Dia tanya. Jadi ketika itu Datuk Bandar pun bagi tahu ada satu tanah dekat sini. Kalau nak beli, dia pun beli harga tanah tu lebih kurang 5 juta.
Dan terbenalah satu masjid yang diberi nama Masjid Husin Serma 2 dengan kos 50 juta lebih. Sebelum tu dia tanya, dah halang-halang saya wakaf untuk mak saya nak wakaf untuk saya lah, ada tak tanah lain? Dia beli satu lagi tanah 6.5 juta, dia bina Masjid Bandar Baru Senayan dengan harga 100 juta lebih. Dan dia mohon sangat-sangat, tolong jangan beritahu yang dia sumbangkan. Dan yang lebih menyentuh hati adalah di Masjid Bandar Baru Senayan siap satu petak dah dibina. Dia kata kalau saya mati nanti situ tanamkan saya. Pengurusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur, tapi dia booking. Dan begitu juga dia, saya difahamkan, dia wakafkan satu lagi tanah bina masjid di Langkawi, Masjid Aisyah. Nah, bayangkan, dia niatkan untuk isterinya katanya. Jadi bayangkan, bukan senang. Kita nampak duit dia banyak, dia kata kan? Kita cakap duit dia banyak, memanglah dia boleh sedekah banyak tu. Soalan dia, kalau kita dalam tempat yang sama, adakah kita sanggup keluarkan duit dengan jumlah yang sama untuk tujuan itu? Itu soalan dia. Saya ketika ada cerita macam ini suka iri ya, suka apa ya, ya Allah beruntungnya orang ini bisa apa ya, bisa wakafkan masjid untuk ibu, wakafkan masjid untuk istri, wakafkan masjid untuk saya. Saya iri banget sama orang-orang yang seperti ini gitu loh. Apa ya, karena kenapa? Karena hal macam ini memang agak sulit orang bisa menirunya gitu. Jadi tidak sembarangan orang yang macam ini, mana dia dikasih nikmat oleh Allah, diberikan rizki yang banyak, yang berlimpah, cuma dia arahkan ke jalan yang menurut saya itu sangat benar sekali, wakaf masjid, sedekah dan lain sebagainya. Jujur saya itu iri, dan harapan dalam hati saya kecil, semoga nanti saya ya, keluarga saya ataupun Anda semua sekalian yang menonton video ini, semoga nanti bisa menjadi ahli sedekah, bisa menjadi ahli zakat ya, bisa wakafkan masjid di mana-mana di seluruh alam. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga keirian yang ada dalam hati saya ini, mungkin teman-teman juga iri ketika melihat sosok orang yang seperti ini. Semoga juga suatu saat nanti Anda semua dan juga kita semua bisa meniru atau melakukan hal yang sama seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita duit tak ada ni, mungkin tak berapa ada lah, bukan tak ada tak berapa. Adalah duit tak berapa. Tapi bila tengok kawan-kawan, oh dia sumbang RM1,000, duit dia banyak, boleh lah. Tiba-tiba kita dapat duit, tiba-tiba terbanyak disebabkan oleh Aisina. Aisina apa Aisina? Atau Aicitra. 10,000 tu contoh. Dari 10,000 sanggup tak kita keluarkan 1,000 untuk tujuan itu? Soalannya belum tentu lagi. Jadi jangan kita labelkan orang duit dia banyak, memanglah, jangan sebut macam tu. Banyak Isunya bukan itu. Doa, ya Allah, kau berikanlah aku kekuatan, seandainya aku ada kemampuan seperti itu, aku juga ingin menyumbang seperti itu. Pak Amin ya Allah. Bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kalian mencari keampunan dari Tuhanmu dan mendapat syurga yang seluas langit dan bumi, di mana syurga telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak sedekah baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang membuat kebaikan. Maknanya bersedekah walaupun lapang maupun sempit. Duit banyak pun dia sedekah, duit sikit pun dia sedekah. Lalu tabung, sampai dah tabung ni. Kita teringat ayat yang Samsul Debat bagi tahu hari itu, surah Ali Imran ayat 92. Belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian pada harta yang dicintainya. Lalu tabung nak hampir dah ni, kita buka wallet kita, dalam tu ada 2 keping saja. Satu RM5, satu RM100. Yang mana yang paling kita sayang? Saya Ustaz, saya masukkan RM5 tu sebab itu yang paling saya sayang.
100 tu saya tak sayang Ustaz, kejap lagi saya kejarkan dia. Nampak. Itu dia nak membohong siapa, nak tipu siapa, you cakap. Allah Maha mengetahui mana yang paling kita sayang. Kadang-kadang kita kedekut sangat buat apa? Kadang-kadang sedekah ni, bayangkan Nabi pernah sebut sesungguhnya sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Kadang banyak betul masalah hari ni. Jalan tergantuk kepala. Aduh. Keluar mana pula ni? Aduh. Mana selipar ni? Lambat orang nak cepat ni. Ni kalau lambat kan duduk belakang ni tak sempat tengok Samsung depan-depan. Naik motor start. Minyak pula habis. Siapa pula yang mengerjakan motor ni? Tadi penuh. Macam-macam lah halnya. Kan? Jadi dia tak apalah, bawa motor satu lagi, nasib baik ada motor spare, motor isterinya Pasola. Dia membawa tak sampai kan, sampai dia teringat sedekah ni yang mendahului daripada musibah dan malapetaka. Jadi dia pun cepat-cepat sedekah. Buat macam tu. Kadang-kadang kita terlupa. Banyak sangat ujian, kadang-kadang ujian datang waktu bila tau? Waktu nak cucuk duit. Pergi kat mesin ATM, tadi masuk line clear, tak ada orang. Baru nak cucuk, budak tu dah standby dengan tabung dekat luar bank. Masa bila budak dia sampai? Tadi si ada. Si ada. Aduh, tak jadi dia keluar duit, simpan balik kat bank. Sanggup tak keluar duit? Ataupun dah keluar duit, simpan dalam beg. Tanya macam-macam, ni daripada mana? Ni nak kutip derma untuk apa? Untuk sumbangan bina Mahat. Mahat apa? Tak sekolah kan ni? Mana ni surat kebenaran mana? Ni apa? Tak sekolah. Ni tengok ni, ni betul ke? Ni tipu ke apa saya ni? Tanya setengah jam, 1 sen pun tak bagi. Itu perangai tu manusia Allah. Kan? Ada macam ini ya. Jadi bagi, walaupun susah, walaupun senang. Cuba tengok orang tua-tua dulu-dulu. Orang dulu-dulu bila kenduri kenara kan, ada kenduri, mesti datang, tak pernah datang tangan kosong. Orang dulu mesti akan bawa barang-barang, bawa buah, bawa kepayo ni sembilan kata. Atau orang Sarawak sebut papaya. Betik. Kalau di sini kates. Orang Sarawak sebut Madura kates. Betik lah. Mana tu papaya. Kan? Bagi sumbangan, bagi telur, bagi garam, bagi minyak. Bawa lah apa yang boleh, bagi susu. Orang dulu-dulu tu, sebab orang tu dulu panjang umur, sihat, umur 60-70 tahun boleh buat pekerja-kerja lagi, menebah rumput lagi pun boleh dulu kan? Sebab apa? Sebab rajin sedekah dengan orang. Sekarang dah kurang dah budaya tu. Kalau dia datang pun hulur duit, dia masuk RM10 bagi. Itu pun bagi yang tak adalah sampai ke tahap menyusahkan diri, tak ada. Kadang-kadang dah masuk duit dah sampul tu, keluar balik. Banyak sangat ni, keluarkan balik. Ada tu kan? Ya kan? Macam saya lah ceramah kadang-kadang. Kadang-kadang ada yang bayar rendah, tak salah. Ada yang bayar tinggi, Alhamdulillah. Janganlah kita cakap apa masjid ni bayar sikit sangat. Jangan macam tu. Mungkin kemampuan dia, anggaplah tu satu bentuk sedekah sebenarnya kan? Betul tak? Tapi yang dah setuju tu janganlah dikurangkan. Tak adalah saja je. Gila. Ilmu ni apa? Ilmu ni Allah bagi pinjam, suruh kongsi dengan orang. Ya, betul? Bukan suruh meniaga. Jadi nak meniaga di tempat lain. Jangan buat bisnis ya. Saya bukan tak tahu, ada sahabat-sahabat kadang-kadang datang ke Sarawak ni, satu ceramah 7,000 tak boleh kurang. Hotel mesti hotel ni. Oh, saya mesti debat tak macam tu. InsyaAllah tak. InsyaAllah tak. Jangan dengar khabar-khabar angin. Saya mesti debat. Ada sekali tu penganjur tu kata, Ustaz, kita orang bagi hotel dekat hotel ni je Ustaz.
Okey lah tu. Tak ada swimming pool Ustaz. Masa bila aku nak mandi? Kau suruh aku ceramah dari pagi sampai ke malam ceramah. Masa bila nak mandi kolam? Gila betul. Okey je. Saya tak nak sebut di mana lokasi hotel saya, sebab takut ada dah standby dah dekat pintu hotel. Ustaz, wah kacau. Tapi semalam memang saya tak boleh lupa. Saya makan dekat satu kedai laksa tu. Saya tak nak sebut lah jenama dia, sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Ada seorang perempuan ni, ambil gambar boleh ke? Saya tak bawa gambar, berapa keping nak, saya tak bawa, saya kata. Yalah, tangkap gambar lah. Oh, nak tangkap gambar. Tak salah orang kan? Tak salah. Kenal. Siapa? Adi Putra? Bukan. Saya tak betul, tak bohong ni. Saya pun terkejut ni. Saya kata, Adi Putra. Cepat-cepat saya masuk bilik air, tengok cermin. Batang mana sama? Dengan keris yang bersilau, akulah yang digelar mat kilau. Agaknya lah kan, macam tu. Mat kilau ini siapa? Lepas tu dia masukkan dekat dalam Instagram, dia tag saya. Dia tulis hashtag dia. Hashtag bukan Adi Putra, bukan mat kilau, bukan Samsul Yusof dia. Cabarlah. Maknanya dia bawa perasan katnya bila balik tu, bawa perasan. Tanyakan kawan kot, tak tahu. Tak apalah kan. Ya, tak kira. Tolonglah orang susah dan senang. Dalam senang pun kita sedekah, dalam kita susah pun kita usaha untuk bantu. Ya, usaha untuk bantu. Kan? Jadi mana kata dalam ayat ini Allah telah menyediakan syurga yang begitu luas. Salah satunya bersedekah jalan Allah walaupun dalam keadaan susah dan senang, baik orang tu dalam keadaan kecukupan maupun dalam keadaan kesusahan. Maknanya kesimpulannya, jadilah seorang yang dermawan walau dalam keadaan apa sekalipun keadaannya. Kan? Kadang-kadang seseorang bersedekah dalam keadaan dia mampu, duitnya banyak, mungkin dia tak rasa apa-apa. Itu memang wajar bagi dia. Tetapi orang yang bersedekah dalam keadaan serba kekurangan, percaya dan yakin orang yang dermawan itu dijamin syurga untuknya. Dalam keadaan apapun dia tetap dermawan dan boleh lagi untuk berkongsi bersama saudaranya. Allah akan jaminkan syurga untuk orang yang bersedekah. Maka Rasulullah SAW bersabda, penghuni syurga itu ada 3: penguasa yang adil, pemimpin yang adil, suka bersedekah, dan orang yang diberikan taufik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Begitu juga ada satu hadis lagi, siapa yang bersedekah dengan tujuan mencari pahala dari Allah dan hidupnya diakhiri dengan sedekah itu, nescaya dia akan masuk ke dalam syurga. Itu sebabnya saya share fadilahnya ya. Kita mungkin ada saudara mara kita, sahabat-sahabat kita yang menghidap kanser. Kena kanser. Anak murid debat saya di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, dia buat kajian. Boleh kata lebih 90% mereka yang meninggal dunia akibat kanser akan meninggal pada hari atau bulan yang baik. Cuba semak balik, ada tak ahli keluarga kita meninggal dunia sebab kanser? Betul tak dia meninggal pada hari atau bulan yang baik? Siapa? Ada satu hamba Allah ni, dia kanser. Doktor sebut dekat dia, minta maaf puan, puan mungkin ada harapan untuk hidup dalam 2 ke 3 bulan saja lagi. Dia beritahu. Dan pada ketika itu, ini adalah satu keadaan yang apa? Menyedihkan pada setengah orang, tapi pada orang yang melihat dengan mata hatinya, dengan keimanan pada Allah, itulah adalah satu rahmat baginya. Sebab apa? Sebab dia dapat soalan bocor, bila dia akan mati. Maka dalam tempoh tu dia dah keluarkan duit 50,000, duit akhir dia. 50,000 ni dia kata, mak, ni 10,000 untuk mak, ni 10,000 untuk ayah, pergilah buat umrah.
Ni 10,000 bagi dekat Along. Itu Along kata dia nak guna untuk berniaga, bagilah kat dia. Kemudian yang lagi 20,000 ni pula, dalam 19,000 tolong bagi 1,000 dekat mana, wakafkan dekat masjid-masjid dengan surau yang nak dibina. Dan yang lagi 1,000 tolong top upkan telefon saya. Kenapa top up telefon? Dia tengok dekat senarai phone book dia, dia telefon seorang demi seorang untuk minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Maka bukankah itu kematian yang dicemburui? Tu sebabnya kan, kalau tengok dia akan meninggal pada sama ada hari Isnin, Khamis, Jumaat, Rejab, Syakban, Ramadan. Cuba tengok, ramai sekali. Sebab penyakit kanser ni lah penyakit senyap yang biasanya orang akan rasa bila dah teruk, terutama pada mereka yang tak buat regular check up. Tu sebabnya dia boleh berfikir untuk sedekah lagi. Tu cakap tadi kan, dan dia meninggal tadi, dia meninggal diakhiri dengan sedekah, hidupnya diakhiri dengan sedekah itu, maka dia akan masuk syurga. Nabi janji tu, dan Allah janji akan bagi syurga pada orang seperti ini. Maka hadis-hadis ini memberitahu kepada kita, ketika seorang yang rajin bersedekah dan hanya mengharapkan keredaan Allah semata-mata, nescaya dia adalah penghuni syurga. Ketahuilah bahawa syurga adalah kenikmatan yang sangat diinginkan oleh setiap orang mukmin, dan minta tolong sangat. Tolong jangan ambil alih kerja malaikat dengan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kita nampak ada orang sedekah dalam Facebook, kita nampak ada orang sedekah dalam Instagram, kita pun cakap tak ikhlas. Mana kita tahu dalam hati orang? Ya, betul. Ambil alih kerja Allah Ta'ala ni. Tengok pun tahu tak ikhlas. Wah, lagi dahsyat. Itu ada lah tu, saja tu nak promo, nak buat konten, kita cakap. Kadang-kadang ada orang terpaksa tunjuk dalam media sosial bagi membuktikan dana yang diperolehinya dah disalurkan, dah mula disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Kadang-kadang kita ni cepat sangat menghukum orang tanpa kita tahu. Kita tak tahu kita hukum orang ni, ada ni saja ni tuan DO kita ni contoh. Macam tadi lah, ini yang mestinya dia kalau ibu tunggal cepat betul dia, contoh dia kata. Yang tadi ya kan, kita tak tahu dalam hati orang, jangan kita menghukum orang. Dalam kata bahasa orang Samarahan tu apa? Don't judge the book by its cover. Macam tu lah. Macam tu lah kan. Jangan kita menilai orang daripada luaran. Kita tak tahu dalam hatinya apa. Kan? Sedekah ini juga sebenarnya tuan-tuan dan muslimin adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Kan? Sedekah yang diterima dan bernilai di sisi Allah adalah sedekah yang ikhlas, bukannya berniat untuk menunjuk-nunjuk. Usahlah kita segan melangkah ke alam kebaikan, kerana kita tidak tahu bila kita akan melangkah ke alam kematian. Saya ulang balik, jangan kita segan berada di alam untuk masuk ke dalam alam kebaikan. Segan nak sedekah-sedekah, kawan cakap aku macam-macam. Sekali bila dah mati, rugi betul aku tak sedekah gitu. Dikatakan, tengok kitab-kitab lama, ada dikatakan, digambarkan orang bila masuk dalam kubur, ada yang terkejut, kenapa kubur aku ni macam lapang? Tak adalah besar sangat, lapanglah sikit. Kenapa lapang kubur aku ni? Selesa pula ni. Sebab apa? Sebab kata malaikat, dulu pernah sekali ketika kau datang solat di masjid, kau sedekah dengan penuh ikhlas hati pada ketika itu dengan berjumlah seringgit macam ni punya lapang kubur. Kalau aku tahu, aku bagi seluruh hartaku. Dah lambat. Tanya balik diri kita, dah berapa puluh tahun duduk di Tanjung Kuap Pengkalan Kuap, berapa tahun dah? 20 tahun. Sampai tak 2000 sumbangan. Komen tu 2000, 20 tahun sampai tak? Macam tu lah. Macam tak ni.
Macam mana nak sampai? Kalau bagi pun mempertahankan keseringgitannya. Awal bulan RM1, hujung bulan RM1. Dapat bonus RM1, naik gaji RM1. Kan? Dapat air citra pun RM1. Mempertahankan keseringgitan ini soal prinsip gitu. RM1 cuba bagi lebih sikit, upgrade sedekah kita. Sembahyang Jumaat tu mempertahankan kepisangannya. Tak ada buah lain ke selain berbuah pisang? Ingat Conan Borok ke? Orang ni 9 cakap lah. Iyalah okey lah, sedekah okey lah tu Ustaz, ikhlas betul. Upgrade buah kristal, buah buah apa tabi? Buah dabi. Buah apa tu? Wah, kena cari tu kan? Buah dabai. Buah dabi. Oh, dabai dabi. Bagi anggur seedless grape, Australian seedless grape. Nampak? Masa tu masuk dah khutbah. Kalau bagi anggur tak berbiji ni, yang daripada Australia punya, masuk dalam khutbah. Kepala jemaah di belakang sana, jangan nasyid mengajarkan anggur saja. Ingat jemaah yang belakang. Imam paling last keluar tak merasa anggur tu. Tu salah kan. Upgrade lah kan? Bagi sumbangan ni kan. Macam jamuan makan malam ni. Malam ni ada jamuan tak? Dah ready dah? Tak, kalau dah ready makruh camah lama-lama ni kan. Upgrade, jangan asyik-asyik mihun. Upgrade. Malam ni kita bagi nasi Arab, Ustaz. Nasi Arab memang lauk unta. Contohlah. Ustaz, malam ni kita bagi ayam tu, ayam segera yang warna merah, yang ada orang tua rambut putih berdiri kat luar tu. Saya tak boleh sebut je nama dia, dia tak taja ceramah malam ni. Macam tu lah. Contoh. Jadi mana kita cuba upgrade sedekah. Sedekah yang terbaik. Contoh nak bagi jiran sebelah rumah kan, bagilah yang terbaik. Assalamualaikum kan, tak ada dulu. Niha. Apa dia? Niha nak bagi niha. Apa dia? Kuih lapis. Sama sini panggil kuih lapis juga. Kuih lapis. Bukan kek lapis, ni kuih lapis tu. Yang belang-belang merah putih tu. Tahu tak? Ya Allah, satu loyang kau bagi. Satu loyang banyaknya. Bukan apa kebetulan tak jadi bagi orang apa-apa. Bagi yang terbaik, yang elok-elok bagi. Memang betul. Tengok Nabi punya mana. Nabi pakai baju cantik, baju Nabi, baju baru Nabi baru dapat. Ya Rasulullah, cantiknya baju kau ya Rasulullah, bagilah kat aku ya Rasulullah. Nabi terus masuk dalam, tukar baju kedua, Nabi bagi baju baru. Kita boleh tu. Kita baru dapat satu telekung baru, anak bagi daripada KL, selesa sangat. Tiba-tiba ada orang sebelah, cantik telekung kau, bagilah kat aku. Apa jawapan kita? Tarik ni. Ini anak kami bagi tau. Marah dah. Marah dah. Nabi bagi baju pertama, bagi baju kedua, Rasulullah cantik baju ke Rasulullah. Nabi tukar baju ketiga, bagi baju kedua. Baju ketiga pun minta, Rasulullah cantik baju ke Rasulullah. Orang lain pula minta, Nabi masuk dalam, tukar baju keempat, Nabi bagi baju ketiga. Nabi tahan, cukup, jangan minta lagi, ini aja yang aku ada. Sampai tahap tu Nabi kita kadang-kadang tak sanggup berkongsi kesenangan tu dengan orang lain. Faham orang perempuan? Kalah jauh kan.
cepat nak marah. Bukan milik kita, milik Allah. Nak contoh? Kan, tak adalah. Saya bagi contoh. Nanti dia mesej dengan imam, tolong jangan panggil penceramah ni lagi, menghasut. Tak adalah. Contoh je. Jadi makna kata kita kadang-kadang kedekut untuk benda yang bukan milik kita pun. Kedekut. Itu sebab saya pada malam tahun baru pada tahun lepas, malam tahun baru di dataran Langkawi, saya berforum dengan sahabat-sahabat saya, Ustaz Haslin Bollywood, Dr. Izzah Arif dengan Ustaz Abdullah Khairi. Kami berempat. Tajuk kami pilih apa tajuk yang sesuai? Tajuk sesuai mana milik kita. Yang kita kedekut, yang kita tak nak bagi ni, kita punya ke? Belum tentu lagi. Saya tanya, tu jam kat tangan tu siapa punya tu? Jam tu siapa punya? Saya punya lah, dia kata. Soalan kedua, tangan tu siapa punya? Senyap dia. Tangan kita, diri kita pun bukan kita punya. Macam mana kita boleh mengaku yang jam tu kita punya? Cuba fikir balik. Allah. Kita tadi bagi RM5 sayang, 100 simpan ni. Naik motosikal, tap pelapap, tayar bocor. Masuk bengkel, tukar tayar, tiup, tukar. Habis RM30. Tinggal RM70. RM70. Jalan, minyak pula habis. Tolak sampai dekat stesen minyak, isi RM10, tinggal RM60. Baru nak start motor, telefon bunyi. Hello, Assalamualaikum. Salam. Abang kat luar kan, tolong bang, beli ni, beli beras, beli ni. Pakailah duit abang tu. Pergi dekat pasar raya yang ada nombor 9 tu kan, pergi dekat sana, habis lagi RM30. Tinggal RM30. RM30 sudah. Keluar atas rempak dengan orang kampung. Weh, duit aku RM30 bila nak bayar? Habis RM30. Sudahnya mana kita punya? Yang RM5 kita masuk dalam tabung tadi, kita punya. Silap-silap kalau kita masukkan 100, kita tak terserempak pun dengan masalah-masalah lain tadi. Isteri nak call tak dapat, tak tahu apa hal, line tak clear. Allah lindungi duit kita daripada diminta oleh isteri kita. Contoh kan, lampau betul. Lagi satu lagi sedekah yang paling baik sekali, sedekah pada ahli keluarga kita dulu. Kena ingat. Sebab apa? Nabi kata barang siapa bersedekah kepada kaum kerabat, dia dapat 2 pahala. Pertama pahala silaturahim, yang kedua dapat pahala sedekah. Tapi kalau ahli keluarga kita senang, tak apalah. Kadang-kadang orang kawan-kawan belanja, isteri sendiri pun tak merasa belanja. Betul tak orang perempuan? Dia memang tak cover punya, bagi betul. Betul, kadang kita isteri kita pun kena tanya kan, sayang abang nak balik ni, nak bungkus apa-apa tak? Apa jawapan orang perempuan? Tak apalah bang, tak apa, tak rasa nak makan pun. Sampai dekat rumah tiba-tiba rasa lapar bang. Tu semua tu. Tu sebab bungkuskan je bawa balik. Ni abang bungkuskan. Ni sayang abang bawa balik kuih kapel. Kuih kapel. Pernah makan kuih kapel? Kuih cakoi. Kan kapel tu. Kan. Jadi usah segan melangkah ke alam kebaikan, kerana kita tidak tahu bila kita akan melangkah ke alam kematian. Mati bukanlah jauh sangat pun dari kita. Hanya sedikit umur yang ada inilah kita guna untuk bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mati bukanlah jauh sangat dari kita. Hanya sedikit umur yang ada inilah kita gunakan untuk bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, telah dekat kepada manusia hari yang akan menghisap segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Surah Al-Anbiya ayat yang pertama. Maka bagaimanakah untuk menikmati kebahagiaan hidup di akhirat? Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah memasukkan orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam syurga-syurga yang bawahnya mengalir sungai-sungai. Surah Al-Hajj ayat yang ke-14.
Maka berimanlah dengan Allah, ikuti segala perintah dan jauhi segala larangannya, beramal soleh, lakukan kebaikan, dan perbanyakkan amal jariah dengan ikhlas, sedekah dengan ikhlas, menyumbang dengan ikhlas. Persiapkanlah bekalan untuk hidup kita di hari perhitungan besok. Sesungguhnya dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Jadi berapa ramai manusia di atas dunia ini seolah-olah bersiar-siar, bergembira di atas muka bumi Allah, tiba-tiba bila nyawa jadi dipanggil, barulah yang dia sedar yang bekalannya itu masih lagi kosong, tak ada bekalan nak dibawa pada hari akhirat. Persiapkanlah bekalan menuju perjalanan yang panjang dan penuh dugaan di hari kiamat. Gunakanlah masa yang singkat di dunia ini sebaik mungkin untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Jangan kita anggap dunia ini tempat tinggal kita. Macam kita naik, kalau di Semenanjung dia ada R&R, hentian rehat kan, hentian rehat dan rawat. Sekarang ni dia renovate tu, hentian rehat dan rawat ni biar cantik semua. Dan tak pernah lagi bila orang singgah dekat hentian rehat dan rawat ni bercadang nak buat rumah kat sana, tak pernah. Sampai kat sana semua melepaskan hajat seketika, mungkin ambil bekalan minum sikit, makan sikit, teruskan perjalanan. Itu yang berlaku. Dan tak ada orang berhasrat nak menetap. Macam tu jugalah dunia ini kan? Jadi banyak tempat dalam Al-Quran yang memberikan bimbingan dan tunjuk kepada kita arahan yang jelas mengenai infak dan sedekah ini, serta pelbagai cara galakan atau ancaman mengenainya, supaya kita dapat memahami dua perkara yang penting. Pertama, memahami betapa jauhnya pandangan Islam terhadap perlunya tabiat manusia digerak, dirangsangkan supaya dapat terus bersedekah, supaya kita dapat buang dalam hati kita ni perasaan tamak, perasaan kedekut. Bersedekahlah secara ikhlas. Keduanya, memahami tabiat manusia yang wujud dalam masyarakat Arab yang dikenali umum sebagai bersifat pemurah dan dermawan. Oleh itu bukanlah menjadi satu perkara mudah untuk Islam kepada Islam untuk mengajar mereka bersedekah semata-mata kerana Allah SWT dan bukan kerana manusia. Maka sudah tentulah perkara ini memerlukan kepada didikan dan amalan asuhan berterusan ke arah keluhuran supaya kita menjadi ikhlas. Mula-mula tu mungkin susah, tapi lama kelamaan kita dah jadi biasa. Kita terfikir, siapa lagi kita nak tolong, siapa lagi kita boleh bantu. Bila seorang tu dah rasa kelazatan bersedekah, dia akan tanya lagi, kat mana lagi boleh bagi, siapa lagi kita boleh bagi. Macam tu. Maka zakat dan infak hendaklah dikeluarkan dengan niat ikhlas, bukanlah dengan tujuan menunjuk-nunjuk. Jika begitu keadaannya, apa perlunya manusia menghabiskan usaha menzahirkan pemberian pada orang ramai, sedangkan mereka tidak mampu memberi apa-apa kepada pemberinya. Syekh Al-Marawi ketika memberi pandangan mana satukah antara kedua-duanya lebih baik, sama ada bersedekah secara diam atau terang-terangan, katanya cara yang terbuka boleh menjadi teladan kepada yang lain untuk menirunya, maka bagi secara senyap-senyap pun juga baik. Jadi itu yang telah saya nyatakan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka nasihat saya kepada diri saya sendiri dan kepada semua, jangan berlengah lagi. Kalau terasa nak bersedekah, nak menyumbang, buatlah. Kita tahu dah kelebihan-kelebihan. Mengalihkan batu, kayu dan ranting daripada tengah jalan, itu pun satu bentuk sedekah. Menolong meringankan beban orang, itu pun satu bentuk sedekah. Apatah lagi kita buat yang mana besar kesannya kepada ummah, sudah tentunya itu adalah merupakan satu sedekah yang sangat bermakna dan sangat bernilai. Tanya, contoh kita dengar aja orang nak bina masjid, oi bagus ni, terus tanya macam mana cara saya nak sumbangkan. Macam tu kan Nabi dah pesan. Satu perkara Nabi pesan,
Barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggal dua amalan ni. Apa dia? Pertama, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan keduanya sedekah subuh. Sedekah subuh. Buatlah. Datang awal ke masjid, boleh salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ataupun bahazan tu sembahyang sunat 2 rakaat qabliyah. Kemudian ada orang pula daripada rumah pun boleh. Sekarang ni transfer online. Masjid, apa nama masjid mana ni? Masjid Darul Ibadah. Masjid Darul Ibadah. Tap. Account bank rakyat. Tap. Nombor 05 tap. Huraian, description, doakan saya kaya. Macam tu dia. Amount RM1. Tu tak tahan, tanggung amount RM1. Masih lagi RM1. Mempertahankan kesedihan. Dia pandai lah cakap, tak apalah Ustaz, yang penting ikhlas. Masalahnya 20 tahun ikhlasnya RM1 aja. Kan cubalah upgrade, bagi. Jangan risau, siapa yang rasa nak berubah hidup dia, sedekah subuh. Sedekah banyak-banyak. Berubahlah hidup kita. Bila kita bersedekah, berubah hidup insya-Allah. Kepada yang nak bagi lagi hadiah pada malam ni, tolong jangan bagi lagi. Saya tak tahu muat ke tidak, nak kagum nak bawa balik rumah. Cukup malam tadi 2 pasu Sarawak baginya. Aduh, aku dah macam mana nak bawa. Tu belum cerita lagi. Yang pedang panjang tu pun pernah dapat tu. Lepas ke tidak ke KLIA kita kan. Macam tu lah kan. Terima kasih banyak lah kan. Excited ni orang bagi kat saya. Tapi apa-apa pun kita bersedekah. Saya teringat Nabi sebut tentang nikmat. Nabi sebut apa? Jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Allah Akbar. Banyak ke sikit, ingat nak kongsi dengan orang lain. Sikit buat cara sikit, banyak buat cara banyak. Kadang-kadang kita nampak, dia bagi sumbangan 1,000 tapi dalam bank ada lagi 100,000. Orang tu bagi RM5, dalam poket memang tinggal RM10, dia boleh bagi RM5. Hemat lah. Nampak? Tu contoh lah, nak bagi faham. Jadi mudah-mudahan kita akan bersama-sama berusaha untuk menyampaikan, menyumbangkan seikhlas mungkin sedekah dan sumbangan, kerana percayalah sedekah yang ikhlas itu mampu membawa kita ke syurga. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Saya faham signal yang diberikan itu, insya-Allah. Kalau dah beralih-alih tempat duduk tu, mana faham lah tu. Maknanya tak faham lagi penceramah ni, kata-kata. Jadi insya-Allah kan kita akan jemput lagi, sebab ada beberapa perkara yang saya tak terangkan lagi tentang hari akhirat tadi kan. Tu makna kena panggil lagi. Ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa pun sesungguhnya kan, walaupun sikit, sama-samalah kita sebar panjangkan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membuat galah dan menjolok buah berangan. Kalau dia silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Itu saja tuan-tuan sekalian. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi ceramah ataupun ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat, masalah fadilah sedekah ya. Banyak sekali ternyata manfaatnya, dan banyak sekali kelebihan-kelebihan apabila kita itu suka bersedekah, suka memberikan hal yang terbaik dalam diri kita, ataupun suka menolong orang lain. Karena kenapa? Karena dengan sedekah itu membuat menolak bala yang akan menimpa kepada kita, ataupun dengan sedekah seperti cerita Ustaz Samsul tadi, bahwasanya ada salah satu budak yang awalnya menjadi ahli neraka, karena dia sedekah maka dia berubah menjadi ahli surga. Masya Allah. Dan tentunya harapan saya pribadi ataupun teman-teman yang menonton video ini, saya berharap semoga kita semua
diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang ahli sedekah ataupun menjadi orang yang ahli zakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dengan begitu insya Allah sedekah yang kita berikan ataupun zakat yang kita keluarkan kelak akan menjadi kebahagiaan untuk diri kita masing-masing ataupun keluarga kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mempermudah segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cak Ope pamit.